Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atika binti Zamri. Nombor matrik ID 200604102. Saya daripada kelas 4. Hari ini saya akan menerangkan tentang aspek kemasyarakatan daripada subjek pembangunan sosioekonomi di Malaysia. Pertama sekali, pengenalan. Terdapat dua jenis struktur masyarakat. Yang pertama ialah struktur masyarakat tradisional dan struktur masyarakat moden. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang struktur masyarakat Melayu tradisional. Masyarakat Melayu tradisional ini dapat dibahagikan kepada dua golongan, iaitu golongan pemerintah dan juga golongan yang diperintah. Golongan pemerintah ini terdiri daripada raja atau sultan, pembesar dan juga ulama. Golongan yang diperintah pula terdiri daripada rakyat biasa, yang merdeka dan hamba. Golongan-golongan ini mempunyai peranan dan tanggungjawab tersendiri di dalam masyarakat. Setelah kedatangan Barat, struktur masyarakat Melayu telah berubah, di mana peranan golongan pemerintah semakin berkurangan dan sistem hamba telah dihapuskan. Seperti yang kita lihat, sistem pemerintahan masyarakat Melayu tradisional dimulakan oleh raja atau sultan. Raja atau sultan ini merupakan golongan pemerintah. Seterusnya bangsawan, pembesar dan juga penghulu. Empat-empat ini merupakan golongan pemerintah, manakala rakyat biasa dan juga hamba merupakan golongan yang diperintah. Seterusnya, terdapat tiga peringkat yang diperintah oleh pemerintah yang berlainan. Pertama, peringkat negeri, pemerintahnya adalah raja. Manakala peringkat daerah, pemerintahnya adalah pembesar. Dan akhir sekali, peringkat kampung, pemerintahnya merupakan penghulu. Bagi peringkat negeri yang diperintah oleh raja, ia mempunyai unit politik terbesar. Raja atau sultan juga merupakan pemerintah negeri dan juga dibantu oleh beberapa orang pembesar negeri. Kedua, peringkat daerah diperintah oleh pembesar. Daerah jauh dari ibu kota dan pusat pentadbiran sesebuah negeri. Ia juga dikawal oleh seorang pembesar tempatan yang digelar Datuk. Sempadan daerah ditentukan oleh sempadan sungai. Fungsi pembesar daerah adalah menjalankan pentadbiran daerah atau tempatan, menjaga keamanan daerah, memungut cukai, menjadi utusan raja dan juga merupakan orang perantaraan antara golongan pemerintah dengan rakyat. Dan akhir sekali, peringkat kampung yang diperintah oleh penghulu. Ia merupakan unit politik yang terkecil. Ia juga diketuai oleh penghulu dan terletak di kawasan pedalaman dan pinggir-pinggir sungai atau laut. Fungsi penghulu ialah sama dengan fungsi pembesar, tetapi dalam konteks yang lebih kecil. Penghulu merupakan rakyat biasa, tetapi mempunyai status sosial yang tinggi dalam masyarakat dan pelantikannya adalah berdasarkan keturunan. Seperti yang kita lihat, golongan memerintah yang paling atas merupakan raja, sultan ataupun yang dipertua. Seterusnya diikuti oleh keluarga dan juga kerabat, pembesar dan pentadbir dan akhir sekali ulama ataupun pendeta. Baik, seterusnya saya akan menerangkan tentang golongan pemerintah. Golongan pemerintah ini terdiri daripada raja, sultan atau yang dipertuan, keluarga dan kaum kerabat diraja, pembesar negeri termasuk kaum bangsawan, ulama, pendeta dan penghulu. Pertama ialah raja. Raja merupakan pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri. Baginda dibantu oleh kaum kerabat dan para pembesar serta merupakan simbol perpaduan negeri. Ia juga mempunyai kuasa mutlak terhadap rakyat jelata dan mesti dihormati. Segala perintahnya perlu dipatuhi. Sekiranya rakyat ingkar, mereka akan dianggap derhaka dan dijatuhi hukuman.
Jawatan raja atau sultan ini diwarisi oleh anak lelaki baginda daripada permaisuri yang sah, iaitu anak gahara. Ia juga menjalankan hubungan luar bagi tujuan perlindungan dan perdagangan. Selain itu, raja juga mempunyai keistimewaan tertentu, iaitu warna kuning yang hanya untuk raja, payung putih untuk sultan, payung kuning untuk kerabat, menggunakan bahasa dalam, cok mohor diraja dan juga alat kebesaran seperti kendi. Seterusnya, bagi golongan bangsawan dan pembesar pula, terdiri daripada para pembesar atau kaum kerabat yang amat berpengaruh dalam pemerintah dan pentadbiran serta menduduki lapisan kedua hierarki sosial masyarakat. Kebiasaannya mereka menjadi pentadbir, iaitu membantu raja dalam pentadbiran negeri. Pembesar dilantik oleh raja melalui pemberian surat tauliah. Selain itu, pemilihan pembesar ditentukan oleh zuriat keturunan yang diutamakan, iaitu anak lelaki, sanak saudara sebelah bapa kepada pembesar. Mereka juga diberi hak mentadbir sesuatu daerah dengan kekuatan sendiri tanpa sokongan sultan. Manakala golongan ulama pula ialah golongan yang dianggap cerdik pandai pada masa itu. Mereka menjadi sumber rujukan dalam perkara-perkara tertentu. Ulama merupakan golongan yang pakar dalam bidang agama. Mereka juga mempunyai kedudukan yang istimewa dan sangat berpengaruh. Mereka terdiri daripada keturunan Arab Melayu yang menggunakan gelaran seperti Maulana dan Kadi. Mereka juga diberikan kebesaran seperti Maharaja Kadi, Mufti Seri Utama dan Imam Maharaja. Ulama berperanan menyebarkan agama Islam. Selain itu, mereka dilantik sebagai guru ataupun ketua agama dan juga penasihat kepada sultan dan kerajaan berkaitan hukum syarak serta mengeluarkan fatwa agama. Seterusnya, golongan pendeta pula ialah orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang kesenian, kebudayaan, kesusasteraan, adat istiadat dan salah sila raja. Mereka menjadi pakar rujuk kepada raja dan golongan istana di samping menjadi penulis dan perawi diraja. Pembesar pula terdiri daripada rakyat biasa yang dinaikkan taraf dan dilantik melalui surat tauliah oleh sultan yang bercok mohor. Jawatan mereka ialah mereka berkuasa penuh dalam kawasan pegangannya, berkedudukan penting dalam sistem pemerintahan kerajaan dan menjadi perantaraan sultan dengan rakyat. Mereka juga menjatuhkan hukuman dan denda dalam kes jenayah di daerah mereka. Selain itu, membekalkan tenaga buruh kepada sultan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang golongan yang diperintah, iaitu rakyat biasa dan juga hamba. Pertama sekali, rakyat biasa yang bermastautin tetap dan menjadi pengikut setia kepada pembesar yang mentadbir daerah dan jajahan menduduki lapisan tertinggi dalam golongan yang diperintah. Ketaatan kepada sultan ialah mutlak dan tidak berbelah bagi. Mereka rela dengan amalan sistem serah seperti bekerja di tanah pembesar tanpa mendapat upah dan sistem kerah seperti menjadi bala tentera dan mendirikan istana. Selain itu, dalam bidang ekonomi, mereka menjalankan kegiatan bertani, berdagang, menangkap ikan, melombong dan menjadi tukang mahir. Tiada dorongan perubahan diri untuk bekerja keras dalam bidang ini kecuali kerja-kerja demi kepentingan raja. Rakyat biasa sesebuah kampung selalunya mempunyai pertalian kekeluargaan dan mengamalkan tradisi hidup secara bergotong royong, bekerjasama dan bermuafakat. Amalan ini mewujudkan keharmonian dan membantu pembesar mentadbir sesebuah daerah atau kampung itu dengan lebih teratur dan berjaya. Seterusnya, golongan hamba pula menduduki susun lapis masyarakat yang paling bawah sekali. Mereka menjadi hamba kepada para pembesar dan orang kaya dengan melakukan pelbagai tugas seperti mencuci perahu, memetik kelapa, mencari kayu api dan juga menjadi askar.
Mereka menyumbangkan tenaga untuk menambah harta tuannya. Selain itu, ia juga melambangkan ketinggian taraf sosial pemiliknya. Hamba boleh dibahagi kepada 3 jenis, iaitu hamba raja, hamba biasa dan juga hamba berhutang. Pertama sekali, hamba raja. Hamba raja adalah mereka yang berasal dari golongan orang merdeka. Mereka juga dikenali sebagai budak raja dan bergelar bidwanda. Mereka dimiliki oleh raja dan mempunyai taraf yang lebih tinggi berbanding dengan hamba-hamba yang lain. Kedua, hamba biasa. Hamba ini adalah terdiri daripada mereka yang berasal dari keturunan hamba. Mereka diperoleh daripada pembelian atau pertukaran oleh tuannya. Golongan hamba ini akan menjadi hamba seumur hidup secara turun-temurun. Ketiga, hamba berhutang. Hamba berhutang pula berasal daripada orang yang merdeka. Mereka terpaksa menjadi hamba kerana gagal membayar hutang kepada pemiutang dalam tempoh yang ditetapkan. Isteri dan juga anak-anaknya dikehendaki tinggal dengan si pemiutang sebagai hamba tebusan. Hamba berhutang akan mengerjakan segala suruhan tuannya, termasuk bercucuk tanam, melombong dan juga membuat kerja-kerja rumah. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang struktur masyarakat moden. Menurut Syed Hussein Alatas, tidak terdapat perbezaan yang banyak antara strata sosial masyarakat Melayu tradisional dengan moden. Kepelbagaian kaum dan etnik ini mewujudkan kepelbagaian budaya, bahasa, agama dan adat resam. Menurut J.S. Furnival 1948, masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik yang mempunyai kebudayaan, agama, bahasa dan adat resam yang tersendiri meskipun berada di bawah sistem politik yang sama. Seperti yang kita lihat, struktur sistem pemerintahan negara diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya diikuti oleh eksekutif, perundangan dan juga kehakiman. Terdapat beberapa kumpulan etnik yang berada di Malaysia. Yang pertama ialah Melayu dan Bumiputera, Cina dan juga India. Menurut Kamaruddin Jaafar, masyarakat majmuk bermaksud kaum bercampur tetapi kehidupan yang berasingan, interaksi terbatas, penuh prasangka serta bersama tetapi tidak bersatu. Selain itu, terdapat lebih 80 kaum di seluruh Malaysia. Daripada keseluruhan bangsa tersebut, terdapat 3 bangsa yang paling utama iaitu Melayu, Cina dan India. Berikut merupakan kepelbagaian masyarakat di Malaysia dan kawasan tumpuan utama. Berikut pula menunjukkan kepelbagaian agama masyarakat di Malaysia. Akhir sekali, saya akan menerangkan tentang rukun negara di Malaysia. Rukun negara ini diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13 Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin. Rukun negara ini dibentuk dengan tujuan utama iaitu membentuk perpaduan yang kukuh. Prinsip-prinsip yang terdapat di dalam kandungan merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum di Malaysia. Rukun negara terbahagi kepada 2, iaitu bahagian pertama dan bahagian kedua. Rukun negara bagi bahagian pertama ialah menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Pertama ialah mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Kedua, memelihara satu cara hidup demokratik. Ketiga, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Keempat, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan akhir sekali, membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Rukun negara bahagian kedua adalah dihasilkan bagi menggariskan 5 prinsip rukun negara yang berikut, iaitu
kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan juga kesopanan dan kesusilaan. Sekian, terima kasih.